Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Maslu. Buat dah. Muka surat berapa? 28. Atas ha? Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na wa iyyakum bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, soalan, untuk apakah kegunaan air menurut Islam? Jawabnya, air adalah suatu nikmat yang besar bagi keperluan dan kepentingan hidup umat manusia, haiwan dan alam sejagat. Tanpa air maka segala-galanya akan binasa atau mati. Sebenarnya kegunaan air amatlah banyak manfaatnya. Selain dari untuk diminum, ia juga diperlukan untuk membasuh, menyuci, mandi dan lain-lain. Menurut Islam, hanya air mutlak yang mampu boleh digunakan bagi menghilangkan najis dan mengangkat hadas. Di dalam Quran surah Al-Anbiya ayat 30, Allah Ta'ala berfirman, wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy afala yu'minun. Dan kami jadikan daripada tiap-tiap suatu yang hidup. Kami jadikan daripada air tiap-tiap suatu yang hidup. Apakah mereka tidak beriman, yang ini percaya kepada kekuasaan Allah? Baik. Soalannya apa benda ni air ni di sisi Islam? Benda yang sangat banyak, yang kadang-kadang kita tak tahu nikmat dia. Air ni adalah nikmat yang sangat besar bagi keperluan hidup sekalian alam ni. Kebanyakannya kita tengok pada bumi ni lah. Wa anzalna minas sama'i ma'a, kami turunkan daripada langit, kata Allah, akan air. Dan maka tiap-tiap yang diturunkan daripada langit, katanya ulama' tafsir, sangatlah besar hikmahnya ataupun kelebihannya. Apa juga jenis turun daripada langit? Bermula daripada hikmah turunnya Nabi Adam dengan Siti Hawa, dua orang, daripada langit ke bumi. Maka hikmahnya iaitulah jadi sekalian manusia umat yang begitu ramai. Itu hikmah dia. Itu juga diturunkan Al-Quran dan segala kitab daripada langit, daripada Lauh Mahfuz kepada Baitul Izzah, kepada langit dunia, kepada bumi ni. Hikmah dia iaitulah memberi cahaya kepada sekalian alam. Maka begitu juga bila Allah turunkan daripada langit akan air. Benda daripada atas ni benda mulia dah. Menjadi punca sabab bagi punca kehidupan. Allah jadikan air itu sebagai sabab yang menghidupkan Allah SWT dengan sabab air.
Lepas tu kalau pokok kita siram, hidup. Allah jadikan sabak lah, bukan pokok air yang menghidup. Jadi benda yang sangat penting. Lepas tu ulama' berfatwa bahawasanya haram hukumnya kita mengotorkan sungai. Sungai tu kita buang jadi kotor, haram. Dia kerana manfaatnya sungai ini untuk orang ramai. Jadi harta orang ramai dia boleh terbunuh. Yang kita nampak nikmat hak segera, air ni minum lah. Lihat minum so daripada mandi. Yang sebenarnya benda-benda yang atas muka bumi ni memang jenis minum air. Bukan kita je. Ingat kita minum air, pokok minum air. Ingat kita dah pokok minum cara dia. Kalau kita dak minum, Tuhan minum. Kita minum, kita siram tu bukan mandi, minum. Mana kalau kita tak siram atas pokok tak apa. Kita siram atas tanah biar pokok je. Dia akan minum dan segar pokok tu. Lepas tu kita kalau minum dengan mandi, besar lagi minum. Tak minum air sebulan, mati lah kita. Tapi kalau tak mandi sebulan, dia tahan lagi. Habis kuat macam kambing yang bau. Tapi hidup. Banyak sangatlah Allah Ta'ala ciptakan kehidupan yang ada dalam satu titik air. Sehingga ulama' pakar-pakar dia buat kajian tentang setitik air. Dalam setitik air tu ada berjuta-juta molekul pula halus-halus. Dalam setiap satu molekul tu ada pula kehidupan di dalam ni, rupanya dalam air ni. Kita tak dapat dah kaji sampai gitu semua tak. Kita kira ada air minum. Binatang-binatang boleh minum air lagi. Cuma binatang-binatang ni air yang satu, air kosong yang minum. Binatang dia minum air kosong, waktu dia kurang. Binatang kurang dia penyakit, dia minum air kosong. Manusia banyak penyakit pasal minum air yang campur. Ada gula, ada susu cak tekok, cak junjung. Lapar manis, lajak tu. Binatang tak ada. Kita dengar kambing apa, kambing hati tau. Macam ni. Tak. Pasal dia minum air berkhasiat. Air sungai. Pokok-pokok kan. Kita air teh tak kok. Pokok cambah di tanah si air teh. Tangan 3 kali. Ketok khewak. Waktu kita macam-macam penyakit dalam musuh besar dalam perut kita. Duk kisah macam-macam benda. Kini lekat penyakit. Gula masuk dalam darah lah, begitulah, begini. Waktu binatang apa tak ada penyakit macam kita. Kerana kita banyaknya punca daripada makanan, iaitu perut. Dalam perut masuk makanan dan minuman. Katanya pakar-pakar perubatan mutaqaddimun, al-ma'idatu baitud da'. Perut itu adalah punca penyakit atau rumah penyakit. Tak ada kita dengar lah maknanya lembu mapu apa, kolesterol. Banyak makan nasi, makan roti, kanji, kolesterol, naik lemak dalam saluran darah. Ataupun maknanya kucing apa, kucing mapu, darah tinggi. Tak ada. Lanyek di kereta, kepik pitu gitu, apa nak kucing. Jadi semuanya minum. Pokok minum, binatang minum, air minum, burung minum. Yang paling kurang sekali di antara binatang-binatang yang minum air, siapa tahu? Binatang, cikgu, yang paling kurang minum air, ikan. Ikan rupanya kajian manusia. Memang dah banyak dah. Hidup dalam air. Kurang dahaga ya. Orang duduk dalam air dah. Kau minum banyak, mampu ikan. Dah minum semua. Macam kita lah, pasal orang akak 3 kali sebetul, 3 kali minum. Akak 8 kali air, 8 kali minum. Dah kalau duduk dalam air dah, tanah kita minum air semua. Jadi ikan katiang pakar-pakar kurang minum air. Kerana tubuh mereka itu diserap oleh air. Molekul air maknanya kurang dahaga. Kalau tak percaya, tanya ikan. Habis sungguh.
Ikan pelik kot, ikan duduk lain. Nak, punya rekod yang paling kurang minum air ikan. Tapi mereka mencatat tempat teratas lah ikan yang paling kuat mandi. Tu kita tambah tu. Minum air tadi, pakar-pakar, bagian kuat mandi tu kita tambah memang dah. Tak, rekod kuat mandi kali ikan. Jarang sangat kita tengok ikan kadang-kadang tak mandi. Jadi untuk membasuh, bersuci, mandi dan lainnya semuanya adalah satu nikmat. Nikmat ni benda yang beri guna kepada kita, nikmat. Beri guna dan dia menjadi maksud daripada mereka yang memerlukan. Maknanya orang nak benda tu. Bagi nikmat. Nak air. Mana kalau buat rumah nak buah air, nak masuk paip air dulu ke nak buah lasir dulu air dulu, lasir dia 4 tahun lagi tak apa. Tak ada lasir tu tak apa. Air penting. Kemudian menurut Islam hanya air mutlak yang mampu boleh digunakan untuk menghilangkan najis dan mengangkat hadas. Ini kita maklum dah. Dan firman Allah, waja'alna minal ma'i kulla syai' hayyin. Waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin. Kami jadikan daripada air tiap-tiap suatu yang hidup. Jadi yang hidup ada air. Kita air. Tiasa air. Kita asal air. Jadi waterman bagi. Asal kita air. Betul tak itu? Air benda? Air mani. Air. Asal air kita bukan asal kabung. Ataupun elor ke bukan. Asal air. Asal daripada air. Air itu asal daripada tadak. Allah jadikan air ada di dalam tanah yang bernyawa. Tanah nyawa itu toki kita lah. Mula-mula buat dengan tanah kepal, ubuh air, ubuh darah, ubuh lendir, ubuh lemak, ubuh tulang. Tak, sobek sikit muka, jadi orang. Tiup roh hidup. Daripada seorang yang Allah Ta'ala mulakan jadi mani, daripada sulbi tu Adam. Pada itulah semua jadi pada air. Tu Adam daripada tanah. Kalau tidak menemui air mutlak, bagaimana kita tidak mengangkat hadas? Tak ada air mutlak. Dalam hal ini kita perlu faham, seandainya ketiadaan air mutlak untuk digunakan bagi mengangkat hadas, maka di waktu itu Islam mengharuskan kita bertayamum dengan menggunakan debu tanah yang suci dengan menurut syarat dan rukunnya bagi membolehkan kita terus beribadat kepada Allah Ta'ala. Hal ini telah dijelaskan oleh Allah dalam surah Surah Al-Ma'idah, ayat yang berbunyi dan bermaksud, dan jika kamu berjunub, adalah kamu bersuci mandi, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan, atau seorang kamu datang dari membuang air, atau kamu sentuh perempuan kamu, kemudian kamu tidak mendapati air, maka hendaklah kamu bertayamum dengan debu tanah yang suci. Maka sapulah muka dan tangan kamu dengannya. Allah tidak hendak menyusahkan ke atas kamu, tapi hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya ke atas kamu, supaya kamu bersyukur. Tadi diberitahu kepada kita bahawasanya Allah Ta'ala menjadikan tiap-tiap suatu daripada air. Pengetahuan bahawasanya kejadian alam cakrawala ini berpunca daripada air belum lagi diketahui oleh umat manusia, melainkan setelah turunnya Al-Quran. Turun Al-Quran baru orang tahu rupanya manusia ni dengan batu-bata yang ada atas bumi ni, dengan tumbuhan, dengan tanah, punca daripada air. Maka menunjukkan bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan pendusta, dia memang nabi sungguh, kerana ilmunya pengetahuan tentang segala-galanya asal daripada air tak ada orang tahu. Tiba-tiba dapat tahu ini adalah wahyu daripada Allah. Batu Allah Ta'ala tanya tadi, afala yu'minun, kenapa kamu tidak beriman lagi kepada Al-Quran dan Muhammad yang membawa berita yang benar daripada Allah, yang tidak ada pakar-pakar pada ketika itu boleh buat kajian. Manusia ni segala-galanya punca daripada air. Quran mari beritahu, kenapa tak boleh beriman lagi? Kemudian kalau air mutlak tu tak ada, maka lagu mana nak buat kita nak akad hadas? Taharah ni satu perkara yang sangat penting sebelum daripada semayang. Dia lebih besar daripada semayang, kerana tak ada taharah, tak ada semayang. Dia anak kunci. At-taharatu miftahus salat. Taharah itu adalah anak kunci bagi sembahyang.
Maka kita faham dah air ada 4 jenis. Minggu lepas dikatakan air yang tahirun mutahhirun, air bersih lagi membersihkan pula. Air mutlak. Nah, ada yang air tahirun ghairu mutahhirin, air yang bersih tetapi tak nak buat akad hadas, air mustakmal. Nah, ada yang air yang apa benda ni, air yang mutanajjisun, air yang kena najis, tak boleh buat akad hadas dan bersih. Dan ada air musyammas, air yang keempat,